Okey, bab 7. Bab 7 kesamaan linear serentak. Inequalities. Linear inequalities. Okey. Okey, untuk buat linear inequalities ni, kesamaan linear serentak ni, yang pertama sekali kita perlukan dua kesamaan. Jadi kita akan fokuskan dekat soalan yang sebeginilah. Okey, dia bagi dua kesamaan dan kita kena selesaikan cari julat untuk nilai X. Okey, kebiasaannya kalau kita tengok bab yang ke-6, kita akan dapat solid number lah. Contohnya macam X sama dengan satu nombor. Contoh X sama dengan 2. X tu memang 2. Kita boleh ganti terus X tu dengan 2. Sebab X tu memang 2. Okey, Y tu 3 contohlah. Y tu 3. Tetapi dalam bab 7, kita hanya fokuskan untuk satu variable saja. Okey, kalau kamu perasan, kita ada X sahaja daripada nombor 1 sampailah nombor yang terakhir tu. X je semua. Maksudnya ada satu je lah kita punya pun boleh ubah. Faham? Okey, jadi kita nak selesaikan satu-satu kesamaan ni. Okey, kita start dengan nombor 1 dahulu. So, 3X tambah 5 lebih besar daripada 8. Okey, kita ambil yang ni dulu. Selesaikan yang pertama dulu. Okey, yang ni lain tau. Dia lain daripada bab 6. Okey, so 3X tambah 5 lebih besar daripada 8. Kesamaan jangan tukar. Apabila salin soalan ni memang kena salin soalan satu-satu. Besar sangat lah dia punya ni. Okey, lepas tu kita pindahkan positif 5. Bila kita pindahkan, kita kena ubah operasi. Jadi, dia jadi apa? 8. 5 duduk belah sana kan? 8 tolak 5 ke 8 tambah 5? 8 asal dia tambah. Jadi, kita kena buat tolak. Okey? Betul. Jadi, kesamaan tu masih sama. Dia tunjuk belah kanan. Okey, 3S kita salin balik sebab kita tak buat apa-apa dengan dia. Okey? Lepas tu kamu tolak lah. 8 tolak 5. Sebab dia tak ada boleh ubah apa-apa. Dia satu nombor je sahaja. So, 8 tolak 5 boleh tolak. Kita dapat 3. So, kesamaan salin balik. 3S pun kita salin balik. Okay, lepas tu, kita ketuk nombor 3 ni. Ketuk nombor 3. So, 3 turun bawah dia jadi bahagi. So, X lebih besar. 3 bahagi 3 dapat berapa? Dapat apa? Dapat 1. Okay, jangan tulis 1 macam ni. Sama dengan 1. Jangan kamu kena tulis lagi X tu. Okay, cikgu buat anak panah. Tak muat lah pula. Sebab tu kita tulis kat bawah lah. X lebih besar daripada 3 bahagi 3, kita dapat 1. Ini kesamaan yang pertama. X lebih besar daripada 1. Okay. Okay, dah settle yang pertama, kita tengok yang kedua pula. Okay, 2X tolak 4 lebih kurang sama dengan 10. Kan? Ada garisan dekat bawah. So, macam biasa kita pindah-pindahkan. Kalau asalnya tolak, kita pindahkan 4 ni. Dia jadi tambah 4. Kan? Kurang 2X tu kita salin balik. Okay, 10 tambah 4, 14 lah. Okay, so 2X kurang sama dengan 14. Lepas tu ketuk nombor 2, 2 turun bawah dia jadi bahagi. 14 bahagi 2 dapat berapa? 7. Jadi kesamaan kedua ialah X kurang daripada sama dengan 7. Okey, jadi kita dah ada 2 kesamaan. Dekat dalam soalan dekat atas ni, dia suruh wakilkan kesamaan pada garis nombor. Okey,
ini untuk membantu kamu untuk pastikan yang mana satukah julat nilai X yang sebenar. Sebab kita dah ada dua. So, kita boleh gabung ke ataupun kita tak boleh gabung. Itulah kegunaan perwakilan kertas samaan dalam garis nombor ni. So, kita buat garis nombor, buat satu garis nombor. Yang ni penting kena buat. Okay. So, kita nak kena tulis nombor 1 dengan nombor 7. Biasanya kita letak nombor yang lebih kecil duduk depan. Okay, 1 duduk depan, 7 duduk belakang. Jadi kita nak tengok X ni dia duduk mana sebenarnya. X ni adalah satu nombor, betul tak? Okay. Dia antara 1 dengan 7. Kita tak tahu dia lebih daripada 7 ke dia kurang daripada 7 ke. Kita tak tahu. Lebih daripada 1 ke kurang daripada 1 ke. Kita tak tahu. Yang ni yang kita nak tentukan. Okay, dah buat macam ni. Okay, kita tengok dulu yang X lebih besar daripada 1. Kita punya dot kita, titik kita, tengok berdasarkan simbol kertas samaan ni. Kalau dia tak ada garisan kat bawah, kita punya dot kita ialah putih kat tengah. Dia macam dot yang berlubang kat tengah-tengah tu. So, kamu buat macam ni je lah. Macam tu. Okay. Lepas tu, dia tunjuk belah kanan. So, kamu tarik kamu punya anak panah tu, tunjuk belah kanan. Tarik sampai ke hujung. Kanan kan? Biasanya kita ikutlah arah dia. Okay, tengok pula yang nombor 7. Okay, kita ada tengok persamaan tu ada garisan kat bawah. Maksudnya kita kena color kat dalam. Dot dia kena color kat dalam. So, dia tunjuk belah kiri. Tarik belah kiri. Settle. Okay, sekarang kita nak tengok kawasan yang mana yang anak panah dia overlap. Yang anak panah dia bertindih. So, kita ada 3 bahagian dekat sini. 1. Okay, A. Kita label lah. Yang ni label A. Kawasan A, kawasan B, kawasan C. Jadi terang obviously, terang benderang kita punya kawasan yang bertindih garis anak panah dia adalah kawasan B. Betul tak? Kawasan B kan? Okey, bila dekat kawasan B, kita punya jawapan kita ialah X tu dia mesti duduk tengah-tengah antara 1 dengan 7. X tu dia mesti duduk tengah-tengah antara 1 dengan 7. 7 kan lebih besar daripada 1. Okey? Okay, lepas tu kamu tengok yang 7 sahaja yang ada garisan dekat bawah. So, kita letakkan garisan kat bawah. 1 tak ada. 1 tak ada. Jadi, ini barulah jawapan akhir. Jadi, julat. Okay, julat. Okay, nilai X adalah daripada nombor 1 sampai nombor 7. Jadi, apa nombor yang satu antara nombor apa yang antara nombor 1 sampai 7? 2, 3, 4, 5, 6 dengan 7. Tapi 1 tak termasuk. Kenapa? Kita start dengan 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termasuk. Tapi 1 tak termasuk. Siapa boleh tahu? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu? Kenapa jadi macam tu? Apa dia? Tak jelas, tak jelas. Ulang balik. Sebab yang 7 tu kan tepi X tu kan di bawah dia tu kan macam ada garis. So dia macam sama dengan 7 lah. Jadi 7 tu termasuk sekali. Betul. Betul tu, betul. Okey, jadi kita kena tengok balik yang simbol kertas samaan tu kan ada garisan. Garisan kat bawah tu maksudnya X tu lebih kurang dan sama dengan 7. Dia ada sama dengan. Jadi 7 termasuklah. Tapi yang 1 tu, 1 lebih kecil daripada X. 1 lebih kecil daripada X. Maksudnya 1 tak termasuk lah. X lebih besar daripada 1. Dia tak ada bukan X lebih besar sama dengan
1. Tak ada sama dengan. Jadi tak termasuk 1. Boleh? Faham? Adam? Arif? Faham. Boleh? Boleh. Anissa Boleh. okey? Okay. So itulah jawapan dia. Yang warna purple tu lah. Okay. Cuba kita buat nombor 2 pula. Okay. Kita boleh buat nombor 2. Apa pula? Ini yang nombor 1-nya. Okay. Kita tengok nombor 2. Cikgu tunjuk nombor 2 pula. Okay. X tolak 2 lebih besar sama dengan 3. Okay. Jadi kita pindahkan nombor apa? Kita pindahkan nombor 2. X lebih besar sama dengan 3, 2. Tolak 2 ke tambah 2? Ha? Tambah 2. Tambah 2. Jadi 3 tambah 2, betul? Kita dapat X lebih besar sama dengan 5. Nah, Itu ketersamaan yang pertama. Okay, cuba buat ketersamaan kedua pula. 4X tolak 7 kurang daripada 9. Jadi, pindahkan nombor berapa dulu? 7 kan? Pindahkan 7 dulu. Okay. Jadi 9 tolak 7 ke tambah 7? tambah 7. 9 tambah 7. Tengok belah kiri dia tolak. Bila kita pindah dia jadi tambah. Lepas tu yang 4S tu kita salin balik. Yang ketersamaan tu tak berubah. Tak berubah. So kita tambahlah. 9 tambah 7 kita dapat 16. Ketuk nombor 4 kita dapat X 16 bahagi 4. Dapat apa 16 bahagi 4? Dapat 4. Kita dapat 4. Okey, boleh setakat tu? Okey, setakat yang soalan nombor 2 ni kita punya ketersamaan dia tidak berubah. Sebab dia nombor positif je kan yang kita gerakkan. Ada juga nombor negatif tapi dia tak melibatkan perubahan ketersamaan tu lah. Okay, next kita buat number line, garisan nombor. Okay, nombor apa yang duduk depan? 4 ke 5? Kita kena letak. Ni nombor 4, yang ni nombor 5. Dia melibatkan dua nombor ni saja. So, nombor apa yang lebih kecil? Duduk depan. 4. Mestilah nombor 4 duduk depan sebab dia kecil. Nombor 5 dekat belakang. Boleh? Okay. So next. Kita nak buat anak panah. Okay. Kamu boleh buat anak panah yang mana dulu sebenarnya. Tak kisah. Okay. Jadi kita buat yang X kurang daripada 4 dulu. Okay. X kurang daripada 4. Kita punya ketersamaan kita ialah ada lubang kat tengah. Kita punya dot kita. Titik kita ada lubang kat tengah. So dia tunjuk belah kiri. Tarik. Anak panah tunjuk belah kiri. Terlebih pun tak apa macam cikgu ni. Okay, jangan kurang pula. Lebih tak apa. Okay, tengok pula nombor 5. Okay, nombor 5 kita punya titik kita kena color. Okay, kena color kat tengah. So dia tunjuk belah kanan. Tarik. Tunjuk belah kanan. Okay. So dekat sini biasalah kita bahagikan kepada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okay, soalan dia. Bila kamu nak buat konklusi kan, soalan dia, ada tak bahagian antara A, B, C ni, dia punya anak panah dia overlap? Ada ke tak ada? Ada tak?
Anak panah dia apa bertindih. Dua bertindih dia mesti dua lah. Dua garisan duduk atas bawah dalam kawasan yang sama. Ada tak? Ada ke tak ada? Wah, jawapan. Jawapan kat depan je. Saya ni. Tak ada. Mana ada? Bahagian A ada satu anak panah. Bahagian B langsung tak ada. Bahagian C pun ada satu anak panah. Maksudnya, dia punya arah dia bertentangan. Macam kamu dengan kawan kamu tak nak berkawan dah. Satu arah lain, seorang arah lain, seorang arah lain. Tak nak kawan dah. Contoh. Okey, jadi bila kita nak buat konklusi kat sini, julat X tak ada. Jadi dekat sini jawapan dia ialah tiada penyelesaian. X tu tak ada sebenarnya. Julat X tu tak boleh nak tentukan. No solution. Boleh jadi macam tu. Okay. Kalau tak ada penyelesaian, no solution, kamu kena nyatakan dekat bawah tu. Kena bagi tahu. Tiada penyelesaian. Barulah kita boleh bagi konklusi dia, kesimpulan dia. Dan nombor 1 ada penyelesaian. Sebab kita punya bahagian tu salah satunya ada garisan anak panah yang bertindih. Dekat tengah kan. So ada penyelesaian. Setakat tu boleh? Faham? Cikgu ajar pelan-pelan ni bagi kamu faham. Faham. Okey, boleh? Kalau tak faham tanya. Ada yang tak faham tak? Okey je? Anissa okey? Okey. Okey, alright. Okay, kalau kamu okey, kamu try buat soalan 5. 5 dulu, 5. Soalan 5. Cuba buat. Buat soalan 5. Lepas tu kamu bagi kesimpulan dekat dalam chat. Kesimpulan jawapan dia lah kan. Dia punya X kamu tu ketidaksamaan tu macam mana? Jawapannya. S tu lebih besar ke, lebih kecil ke, ataupun dia duduk kat tengah-tengah ke. So, siapa yang dah dapat jawapan, boleh share jawapan dalam chat. Hantar kat cikgu. Cikgu bagi masa. 5 minit cukup. 5, 5, 5. Buat nombor 5. Nombor 5 ya cikgu? Ya, nombor 5. Nombor 5, nombor 5. 5. Nombor 5. Dia duduk bahagian mana? Bahagian A ke, bahagian B ke, bahagian C? Kalau bahagian B, maksudnya dia duduk tengah-tengah. Ada nombor 1 lah. Dia duduk tengah-tengah. Okey.
Adam, salah tu. Kamu punya jalan apa jawapan tu. Kita punya jawapan mestilah ada ketaksamaan. Kita punya ketaksamaan. Kalau nombor negatif lagi kecil. Nombor negatif. Sebab itulah kita bagi keadaan sebenar lah. Dekat kawasan yang lebih sejuk, dia punya suhu dia jatuh negatif. Kalau kawasan lebih panas, ada ke dia punya suhu dia negatif? Tak ada kan? Kalau panas, dia punya suhu dia positif. 40, 45, 48 panas. Tapi kalau kawasan yang sejuk, yang berais, macam dekat Greenland ke Antartika ke, apa lagi? Kawasan-kawasan sejuk kan, yang ada ais saja, tu dia dah negatif-negatif lah. Sejuk. Maksudnya suhu dia rendah. Jadi kecil. Tengok balik nombor 1 cikgu ajar tadi. Tengok balik nombor 1. Sebab tadi cikgu tanya tadi ada yang tak faham ke tak, semua okey. Jadi tengok balik nombor 1. Macam mana nak tulis ketaksamaan? Jadi kat atas garisan nombor 4 kat depan pen. Kat atas garisan nombor 4. Atas garisan nombor 4. Maksudnya macam mana tu? Tak faham? Okey, dah dapat dah nombor dia. Ketaksamaan yang Dah. pertama, ketaksamaan yang kedua. Soalan bab 7 ni, kita tak boleh tulis sama dengan tau. Tak boleh. Okey? Jawapan akhir bukan sama dengan. Melainkan kalau kamu nak nyatakan nilai X tu berapa, barulah kita tulis sama dengan. Okey? So, kita check dulu. Okay, ni 2X tambah 5 lebih besar daripada 1. Jadi ini ketaksamaan yang pertama. Okay. So 2X lebih besar 1 tolak 5. Kan? 1 tolak 5. 5 pindah sana jadi tolak lah. Jadi 1 tolak 5 dapat apa? 1 tolak 5. Adam. Negatif 4. Negatif 4. Jadi 2X lebih besar daripada negatif 4. Di situ. Okey, lepas tu kita pindahkan nombor 2. 2 tu kita ketuk daripada atas, dia turun bawah. So, bila dia turun bawah, dia jadi bahagi. Negatif 4 bahagi dengan 2 dapat negatif 2. X lebih besar sama dengan X lebih besar saja. X lebih besar daripada negatif 2. Yang tu yang pertama. Jangan letak sama dengan. Jangan letak. Kita dah ada special untuk sama dengan. Iaitu ketaksamaan yang kedua. Inequality yang kedua. Yang bawah ni lah yang ada sama dengan kat bawah kan. Garisan kat bawah tu. Okay. Kalian soalan. Okay, lepas tu kita jawab. Okay. Negatif 4. Kita pindahkan. Pindah ke sana. Dia jadi 8 tambah 4. 3X kurang sama dengan. Tak berubah kan? Masih tunjuk belah kiri. 8 tambah 4. Kita dapat 12. Jadi X, 3X kecil sama dengan 12. Betul? Okay. Ketuk nombor 3. Jadi X kurang sama dengan 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 kita dapat 4.
Boleh Adam? Tak apa, buat salah tak apa. Dalam kelas buat salah tak apa. Kita boleh buat pembetulan. Cikgu panggil banyak kali tu sebab nak bagi kamu ingat. Okay? Okay, lepas tu buat apa? Kita buat garisan nombor. Okay, garisan nombor melibatkan dua ketersamaan yang kita dah selesaikan. X lebih besar daripada -2 dan X lebih kecil daripada ataupun sama dengan 4. Jadi mana yang duduk depan? -2 ke nombor 4 yang kena duduk depan? Ha? -2 ke nombor 4 yang kena duduk depan ni yang kita nak tulis dalam garisan nombor? Hello? Negatif Ya. 2. -2. Oh, dia slow -2 duduk depan sebab dia kecil. 4 duduk belakang. Boleh? Yang ni, yang X lebih besar dari -2 dengan X kurang sama dengan 4 ni, yang cikgu bulat ni, ini bukan jawapan akhir lagi. Kamu wajib buat garisan nombor ni untuk kamu tentukan jawapan akhir. Faham? Okey, so kita buat -2 dulu. Dia tunjuk belah kanan. So kita punya dot kita ada putih kat tengah lah. Sebab dia tak ada sama dengan. Nombor 4, kena color kat tengah. Tunjuk belah kiri. Tarik sampai habis. So dia akan membentuk 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Jadi bahagian mana yang ada 2 anak panah, 2 garisan anak panah yang bertindih? Bahagian mana Nisa? Bahagian C. Bahagian C. Bahagian C. Bahagian C. Bahagian C? Bahagian C. Bahagian B. Bahagian B. Bahagian C kan ada satu saja. Ke kamu tercampur? Kamu tercampur dengan anak panah yang bawah ni. Janganlah confuse. Lagi satu yang bahagian B tu ada 3. Nampak ada 3. Yang ni ada 2 je. Lagi banyak. Kita ambil yang paling banyak. So yang bahagian B. Untuk bahagian B maksudnya dia punya S dia duduk tengah-tengah. Okay. X duduk tengah-tengah. Kata 4 duduk kiri. Kiri pula. 4 duduk belah kanan. -2 duduk belah kiri. Okay. Lepas tu kita letak pula ketersamaan. Tengoklah -2. Anak panahnya macam ni kan. Salin balik. Tapi kamu kena jangan saling sebutir-sebutir macam tu. Dia tunjuk belah kiri, dia tunjuk belah kanan, kamu tulis dia tunjuk belah kanan. Jangan macam tu. Buat macam mana? Tengok. Dia punya ketersamaan tu, dia tunjuk -2. Maksudnya -2 kecil lagi. Jadi tunjuklah -2. Okey? Yang 4 tu pula, dia ada garisan kat bawah, dia tunjuk X. Tunjuklah X. Okey, boleh? Jadi, jawapan akhir sepatutnya kamu kena tulis macam ni. Ni baru jawapan akhir. Faham? Okey? Jangan tulis X sama dengan Faham. -2,4. Ni cikgu bagi tahu sebab cikgu tak nak kamu buat macam ni. Ni salah. X kita bukan -2 dengan 4. Tidak. X kita duduk tengah-tengah antara -2 dengan nombor 4. Jadi dia jadi X tu ada banyak. X tu dia boleh jawapan banyak. Ni satu-satunya tajuk yang jawapan dia banyak. Kita tulis ketersamaan untuk mudahkan. Okey?
So, kalau kamu nak tulis jawapan panjang, ini jawapan pendek. Ini jawapan pendek ni. Kita boleh nak tulis jawapan panjang. Tapi panjang lah. X, ini baru boleh letak sama dengan lah. Sama dengan, okay. Negatif 2, negatif 2 tak termasuk. Okay, kita start dengan negatif 1. Kosong. 1, 2, 3, 4. Stop dekat 4. Sebab dia sampai nombor 4 sahaja. Boleh? Ini jawapan panjang. Ni kita panggil julat nilai X. Atau bahasa Inggeris kita panggil range. Range tu julat lah. Faham? Boleh? Ada yang tak faham? Boleh tanya sekarang? Okey ke? Hello? Hello? Okey. Faham tak? Faham. Faham? Okey, kalau kamu okey, cikgu nak kamu try banyak sikit soalan. Boleh? Kamu try buat nombor 6, 7, 8. 6, 7, 8. Boleh? Boleh tak? 6, 7, 8. Hello? Okey tak? Buat waktu kelas. Boleh cikgu. Boleh Okey. Boleh. 6, 7, 8. Ini untuk kefahaman asas kamu dahulu. Okay, kalau cikgu ajar satu-satu semua soalan, nanti kamu ngantuk. Jadi cikgu suruh je buat semua soalan 6, 7, 8 dahulu. 6, 7, 8 dulu. Cikgu bagi masa 15 minit, boleh? 9 suku kita bincang. Adalah bincang. Bincanglah, share jawapan, kita discuss. Okay, boleh buat. Pause record dulu. Tu macam mana yang soalan nombor 1 tu yang buat garis-garis tu yang boleh dapat kenapa bukan sebab saya buat tu macam tu. Okay. Ni soalan nombor 1. Tia tanya pasal soalan nombor 1. Kenapa dia jadi X kurang sama dengan 7? Kan? Soalannya macam tu kan? Sebab asalnya kurang sama dengan 7 berdasarkan soalan asal. 2X tolak 4 kurang sama dengan 10. Jadi daripada awal soalan tu ditulis, arah ketasamaannya tidak berubah. So dia tunjuk belah kiri saja, sama dengan saja. Ada sama dengan dekat bawah. Okey, lepas tu 4 pindah jadi 14. Lepas tu kita buat turun 2. So dia 14 bahagi 2 dapat 7. Jadi jawapan akhir dia mesti X lebih besar sama X lebih kurang sama dengan 7. Faham tak Tia? Dia tak berubah pun dia arah kesamaan tu. Dia tak berubah pun. Okey, dia berubah. Okey, boleh jadi ada satu soalan tu, jenis soalan, dia boleh berubah arah kesamaan. Daripada kiri dia tukar arah kesamaan, dia tunjuk belah arah kanan. Macam tu. Tapi dia ada condition dia. Dia ada syarat-syarat dia untuk tukar. Kalau setakat ni, tak adalah. Dia tak payah bertukar lah. Okay. Faham? Okay. Yang ni cikgu nak ajar. Macam mana dia boleh tukar arah kesamaan. Okay. Sekiranya kalau kamu jumpa negatif. Contohlah. Cikgu yang ni soalannya tak ada kena-mengena dengan soalan nombor 1.
Tak ada kena-mengena dengan soalan mana-mana tau. Ni cikgu bagi contoh lain. Faham? Okay, contohnya, cikgu ambil whiteboard. Ni contoh lain tau. Cikgu nak tulis kat sini. Okay, nampak tak whiteboardnya? Nampak tak? Tak nampak? Sekejap. Nampak? Okay. Contohnya lah. Yang ni soalan kalau berubah tau. Kalau berubah arah kesamaan. Okay, contohlah. Kamu buat pindah. Okay, soalan panjang-panjang kan. Lepas tu kamu pindah. Tinggallah macam ni. Contoh negatif 2x. Ada nombor negatif. Ada nombor negatif 2. Lepas tu ada satu huruf x. Pun boleh ubah kita. 2x. Okay. Lebih besar daripada 10. Contoh. Okay. Yang ni lepas kamu dah permudahkan dah. Okay. Soalan panjang-panjang. Kamu pendek-pendekkan, pindah-kan, tinggallah macam ni. Yang waktu ni lah yang kita akan ubah kesamaan tu. Okay. So, bila masa? Bila kamu punya nombor X kamu ada negatif. Ada negatif. Okay. Okay. So, macam mana nak buat ni? Okay. Pertama sekali, kamu bahagi dengan negatif 1. Bahagi dengan negatif 1. Dua-dua belah. Bahagi dengan negatif 1. Bila kamu bahagi negatif 1, arah kesamaan ni kamu bertukar. Arah kesamaan ni dia tunjuk nombor 10 kan? Kamu tukar dia. Tunjuk belah X. Okay. So, kamu bahagilah negatif 2 bahagi negatif 1 jadi apa? Negatif 2 bahagi negatif 1. Jadi apa? Dua. Jadi positif 2 kan? Jadi 2. 2x. Okay, 10 bahagi negatif 1. Jadi, negatif? Negatif 10. Negatif 10. Okay, bila kita punya 2x ni dah positif, barulah pindah. Ketuk nombor 2 ni. Turun bawah. Jadi, x kurang, dia tak belah kanan lah, dia tunjuk belah kiri. Okay, negatif 10 bahagi 2. So, kita dapatlah x kurang daripada negatif 5. Nampak tak perubahannya? Asal macam ni, lepas tu tukar macam ni. Okay, faham? Konsep yang sama, walaupun ada garisan dekat bawah. Okay, kalau ada garisan dekat bawah pun, dia punya perubahan dia pun sama je lah. Sama je. Dia memang boleh tukar ke atau kena tukar? Kena tukar. Oh. Kena wajib. Sebab itu untuk mudahkan kamu. Okey, lagi satu, kita tukar sebab kita nak positifkan X kita. Kita punya X kan ada negatif. Walaupun negatif tu duduk depan 2, tapi still X tu adalah nombor negatif. Betul tak? So kalau negatif 10X, ini merupakan nombor negatif. Negatif tu X kali. Macam ni. Nombor yang ada depan dia negatif, nombor tu negatif lah. So kita nak jadikan X kita positif. Dengan cara kena bahagi dengan negatif 1 di kedua-dua belah. Okey. Disebabkan kita bahagi negatif 1, kita kena tukar arah ni. Bukan boleh tukar, dia memang kena tukar. Faham?
Sebab kita punya X kena sentiasa positif. X kita kena positif je. Tak boleh ada negatif. Faham? Faham. Boleh? Boleh. Alright, okay. Jadi kalau jumpa negatif, Thank you, cikgu. kalau jumpa negatif buat cara macam ni. Untuk hilangkan negatif tu. Okay. So kita sambung soalan nombor 6. Ni kan nombor 3. Okay, untuk nombor 6. Okay, apa jawapan dia? Boleh share. Dapat tak? Ada solusi ke tiada solusi? Ada. Ya ada. Tiada. Tiada solusi. Tak ada. Tak ada solusi. Okey. Betul. Nombor 6 dia tiada solusi. Dia tak ada penyelesaian. Okey. Cikgu tulis dia jalan kira di sini. Kamu check kok ada salah ke. X yang pertama ialah X kurang sama dengan 3. Kan? Betul tak? Okey. X yang kedua. Okey, 2X pindahkan 5 jadi 3 tambah 5. 2X lebih besar sama dengan 8. X pindahkan 2 jadi bahagi. X lebih besar sama dengan 4. Okey, jadi kita buat garisan nombor 3 duduk depan, 4 duduk di belakang. Okey, libatkan 2 ketaksamaan ini. So, kita gariskan 3 dulu. Dia tunjuk belah kiri. Manakala 4, dia tunjuk belah kanan. Jadi di sini kita boleh buat penyelesaian lah. Kita boleh buat konklusi lah. Okey, tiada kawasan bahagian yang ada anak panah yang bertindih kan? Tiada. So, tiada penyelesaian. Dia kalau ada penyelesaian bila bertindih saja. Boleh? Itu nombor 6. Okey, nombor 7. Ada penyelesaian ke tiada penyelesaian? Ada. Ada. Okey. Dia punya X dia apa? Julat dia. Apa jawapan untuk X? Boleh share jawapan dalam chat. Dah share dah jawapan? Saya dah share semua lah. Oh, Alisha dah share semua? Semua? Alisha dah share semua? Oh. Alisha je. Yang lain tak share pun. Cikgu nak tahu yang lain juga. Apa? Takut salah? Salah tak apa. Kita dalam kelas. Memang kena buat salah. Cik. Salah tu kita buat pembetulan. Mana nak tulis dalam kat chat? Cikgu nak hantar. Boleh kan? Zayani pakai handphone ke pakai laptop? Oh, pakai laptop. Oh, laptop ada apa simbol ketaksamaan tu. Cuma yang ada garisan kat bawah tu tak ada lah. Tapi boleh je, kita boleh letak sama dengan. Okay, macam ni. Tu, Atia tu. Atia pakai handphone ke? Saya ambil dekat dalam yang dokumen je lah. Saya kat komputer. Oh, komputer. Oh, bijak. Kalau kat komputer boleh juga buat macam tu. Copy paste kan. Guna dokumen. Okay, kalau tiada, kamu boleh letak sama dengan. Contoh macam ni kan. Lebih besar sama dengan. Letak sama dengan lah kat depan dia. Lebih kecil sama dengan.
Hmm. Adam, cikgu kata jangan letak sama dengan sahaja. Kena letak kesamaan juga. Ya, Atia betul. Atia yang sama dengan kat depan tu tak payahlah. Tak payah letak lah. Dah terbiasa. Tak payah, tak payah. Dengan ni tak payah. Okay, Humaira. Humaira satu saja. Kita punya sama dengan tu ada satu je. Yang lagi satu kesamaan tak ada garis yang kat bawah. Faham tak? Ni kita lebih rajin ni. Kita lebih rajin pun okey, tak ada masalah. Tapi kena tahulah ada yang salah kan. Okey Zayani, kita hanya boleh tunjuk sebelah kanan kiri sahaja. Arah kesamaan tunjuk belah kiri. Tunjuk belah kiri. Kan cikgu dah pesan awal-awal kot. Cikgu rasa. Nak bezakan guna lebih besar ke lebih kecil. Takut kamu confuse. Contohlah cikgu buat arah kesamaan macam ni kan. Nombor yang duduk di muncung. Yang belah tajam ni dia mesti nombor yang kecil. Okey, yang kecil. Contoh nombor kecil, kita letak nombor 100. Nombor yang lebih kecil. Nombor yang lebih besar, letak nombor dekat bahagian yang terbuka. 101. 101 lebih besar daripada 100. Dan kita punya arah kesamaan sentiasa tunjuk belah kiri. Okey, betul kan Tak apa, tak apa. Cikgu baca berdasarkan jawapan yang kamu bagi kat cikgu saja. Okey? Okey, Arif pun okey. Tunjuk belah kiri. Alright, tapi nanti kena letak sama dengan di bawah lah. So, jawapan kita macam ni. Betul kan? Okey. So, next soalan nombor 8. Okey, nombor 8 ni ada penyelesaian ke tiada penyelesaian? Ada. Ada ke tak ada? Ada. Ada. Ya. Ada. Cikgu rasa ada. Sebab kan, tak apalah. Sebab yang ni Dua nombor dia sama. dua-dua nombor dia sama kan? Okey. Okey, tak apa. Yang ni jarang ditanya ni. Tapi tak apalah, kita dah jumpa ni maksudnya apa, lepas ni kalau kita jumpa lagi, tak pelik lah. Okey, so 5x kurang sama dengan 24 tolak 9. 24 tolak 9, 15 kan? Jadi x kurang sama dengan 3. Betul tak nombornya 3? So 7x. Tapi anak panah dia berbeza. Anak panah dia berbeza, betul? So kita dapat 7x lebih besar 21, x lebih besar 3. Okay, bila kita buat arah kesamaan, kita buat garisan nombor, kita hanya ada satu nombor sajalah, 3. Okay. So 1 dia tunjuk belah kanan, belah kiri. 1 dia tunjuk belah kanan. Okay, so dia apa ni? Range dia besar tapi nombornya 1. So jawapan dia apa? Boleh jadi jawapan dia ada penyelesaian. Kalau X sama dengan, boleh ke jadi X sama 3? Yang ni tak pernah belajar lagi ni. Tak termasuk. Ya. Ada idea? Tak, bukan. Kita punya
kita punya nombor satu saja, nombor 3. Okay. Kalau tak dia akan menghasilkan 3 bahagian kan? Tapi dia 2. Okay, yang ni tiada penyelesaian. No solution. Sebab dia tak ada pertindihan. Okay, overlapping dia tak ada. Okay, sepatutnya ada overlapping lah. Dia diverge ni. Okay, apalah kita bagi konklusinya tiada penyelesaian. Tapi kalau kamu buat setakat ni dah okey lah. Dapat faham lah maksudnya. Okey, boleh. Okey, kalau kamu okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita banyak juga soalan cikgu beri. Okey, kita tengok soalan yang lebih panjang. Soalan nombor 3. Okey, boleh. Satu soalan. 3 dengan 4 lah kita tengok Okey, untuk soalan nombor 3. Okey, nombor 3. 7S tambah 5 lebih besar 4X tambah 2. Yang ni dia punya konsep nak tambah tolaknya sama macam bab 6 di mana kamu kena kumpulkan mana yang ada S duduk belah kiri. Yang tak ada X duduk belah kanan. Ni kanan. Kanan yang tempat kamu tulis tu. Tangan kamu tulis. Kiri. Ke ada orang kidal kat sini? Tangan kamu makan. Kita tak boleh makan tangan kiri kan? Tak boleh kan? Okey, 7S tambah 5. Okey, jadi kita pindahkan 4S lah. Pindah 4X. 7X. Jadi, asal positif kan? Jadi, tolak 4X. Okey. Arah kesamaan sama. 2. Salin balik 2. Positif 2. Pindahkan 5. 5 tak ada S kan? 5 tak ada S. Kita letak dekat belakang. Dia jadi tolak 5. Lepas tu kamu tolak lah. 7 tolak 4, 3X. Lebih besar. 2 tolak 5. 2 tolak 5. Negatif 3. Negatif 3. Okay, lepas tu kita turunkan 3. Jadikan dia bahagi. Jadi Cikgu. X. Ya. Ya. Izin kasi ke tandas. Sila. Okey, jadi kita bahagi negatif 3 bahagi 3. Kita dapat S lebih besar daripada negatif 1. Boleh? Contoh yang pertama. Okey. Okay, yang kedua pula. 3X tolak 1 kurang sama dengan 2X tambah 8. Okey, lepas tu kita pindahlah 2X tu belah kanan, belah kiri. 2X dengan X. Okey, jadi 2X duduk belah kiri, jadi tolak 2X ke tambah 2X. Tambah. Tambah, salah. 2X, 2 tu dia positif ke negatif? Positif. Positif. Bila kita pindah dia jadi negatif. Jadi negatif. Kalau asal positif, pindah jadi negatif. Dia pindah dia kena lompat across. Okay. Tengah-tengah tu. Sempadan kita yang tengah-tengah tu yang arah kesamaan tu sempadan kita. Across, baru kita ubah. Okay.
Ketasamaan tak berubah lah. Masih tunjuk belah kiri. So tambah 8, positif 8, pindahkan negatif 1. So dia jadi positif 1. Tolak lah. 3 tolak 2, 1 jadi 1x. X lah. Di X lah kan. Okay, kurang sama dengan 8 tambah 1, 9. Dah jumpa dua ketaksamaan. Ni apa lagi? Buatlah garisan nombor. Kita nak tentukan. Ya. Ya. Yang 8 tu, yang tambah dia kat depan dia tu, dia bagaimana? Oh. Kita sebenarnya kita boleh tulis tambah ni. Tak nak tulis pun tak apa. Betul tak? Kalau kamu nak tulis pun tak ada masalah. Yang tak boleh hilang tolak. Tolak tak boleh hilang. Tolak kena ada. Dia tak ada beza kalau tak tambah. Tak ada beza pun. Oh, okay. Okay, kalau kamu tekan calculator, kamu letak tambah 8, tambah 1. Tak dapat 9 kan? Okay. Bagus soalan tu. Bagi aware balik kan? Okay, so negatif 1, 9. Okay, negatif 1, kita punya titik kena buat lubang kat tengah. Okay, dia tunjuk belah kiri. Kiri pula kanan. Dia tunjuk belah kanan. Yang 9 pula kena color kat tengah. Okay, dia tunjuk belah kiri. Tarik belah kiri. Jadi, dekat sini kita dah ada dah 3 section. So, section B. Bahagian B yang overlap. So, untuk bahagian B overlap ni, cara jawapan dia, S dia duduk tengah-tengah lah. Okay. Lepas tu tengoklah negatif. Macam ni. Kalau yang negatif 1 tu, macam tu. Lebih kurang. Boleh? Dia sama je macam tadi. Daripada soalan-soalan sebelum ni kan. Sama je. Cuma dia panjang. Kita kena organize dia elok-elok lah. Susun dia elok-elok. Yang mana ada X, kita letak satu belah, satu side. Yang tak ada X, tak ada variable, kita susun dia di sebelah yang lain. Macam kamu susun sesuatu lah. Susun buku ke. Yang ni susun nombor. Lagi satu ingat, kalau nak susun nombor ni, kamu kena ambil sekali nombor simbol dekat depan. Okay, kalau depan dia negatif, bawa negatif. Jangan tinggal. Okay, boleh? Faham? Okay, so untuk kefahaman lagi, tolong buat nombor 4 pula. Cikgu bagi masa 5 minit. Boleh buat, boleh buat. Lepas ni kita rehat sekejap.
Okay, dah siap dah. Okay, siap dah. Soalan nombor 4 ni dia ada yang negatif tadi tu. Yang maksud yang cikgu bagi tahu yang pasal kena berubah arah keutasamaan tu. Soalan nombor 4 ada kan? Okay. Boleh buat. Okay, 6x tolak 9 lebih besar sama dengan 4x tolak 3. Kan? Okay, 6x kita pindahkan 4x dia jadi tolak 4x. Sebab asal 4 ni positif kan? Pindah dia jadi negatif. Lebih besar sama dengan negatif 3 tambah 9. Okay, so dia jadi 2x lebih besar sama dengan 6. Betul tak? 5 minit. Lama sangat tu kalau cikgu nak biar kamu buat. Okay, lepas tu kita ketuk nombor 2. Guna perkataan ketuk tu bagi kamu ingat tau 2 tu nak pergi mana. Okay, ketuk nombor 2. Okay, 2 akan turun bawah lah. Dia jadi bahagi. So, X lebih besar sama dengan 3. Betul tak? Betul? Okay. Alright. Okay, jadi kita tengok pula yang kedua pula. Okay, 8X tambah 2 kurang. Okay, kurang daripada 10X tambah 5. Jadi kita kena pindahkan 10X kan? Dia jadi 8X, 10X. 8X tolak 10X ke 8X tambah 10X? Dia jadi apa kat tengah-tengah ni? Tambah ke tolak? Bila kita pindahkan Tolak. 10X. Tolak. Tolak. Okey. Tolak. Okay. Arah keutasamaan masih sama. Kita pindahkan nombor 2. Pindah ke belakang. Okay. Tambah 5. 2 ni positif. Kita pindah dia jadi negatif. Tolak 2. Okay. 8 tolak 10 berapa? Berapa? 8 tolak 10. Negatif 2x. Okay. Lebih besar. Positif 5 tolak 2. 5 tolak 2. 5 Ya. tolak 3. Okey. Yang ni yang cikgu bagi tahu tu. Kita punya X kita ada negatif kan? Dekat sini ada perubahan arah keutasamaan. Bila kita bawa negatif 1, bahagi dengan negatif 1, kena tukar. Semula dia tunjuk X, kita tukar dia tunjuk 3 pula. Tengoklah, jangan. Tengoklah betul-betul. Okay, kadang-kadang mata kamu tu dia macam tersilap tengok. Okay, pastikan. Yang ni, dia punya tajam dia tunjuk dekat S. Sekarang dia punya tajam tu tunjuk dekat 3. So, kita tulis balik. Lepas kita bahagi dengan negatif 1. 2X lebih besar daripada negatif 1. Okay, lepas tu barulah ketuk nombor 2. Barulah dia jadi X lebih besar daripada negatif 3 per 2. Okay, boleh?
Okey, sekarang kita nak tengok pula Boleh. number line. Garisan nombor. Okey. Kita fokus dekat X lebih besar daripada 3. X lebih besar daripada -3/2. Okay, yang mana kena duduk depan? 3 ke -3/2? Arif, Negatif Atiah. 3. Ya. Negatif 3/2. -3/2 duduk depan, betul. Manakala 3 yang kena duduk belakang kan? Okey. Lepas tu kita buat anak panah. Okey, katalah kita buat 3 dulu. So 3, kita punya titik kita kena colour. Tunjuk belah kiri. Tunjuk belah kanan. Manakala -3/2 pula. Okey, macam tu. Tunjuk belah mana? Kiri juga kan? Kiri. Kanan. Macam tu. Panjangkan. Sampailah sama dengan kamu punya garisan nombor. Okey. So kita tengok balik. Ya, adakah dia jatuh juga dekat bahagian yang biasa, bahagian D? Dia jatuh kat tempat lain pula kan? Dia overlap dekat mana? Bertinggi dekat mana? Bahagian A? Bahagian A? Adakah overlap? Adakah garisannya bertindih? Tak Adakah? ada. Tak ada. Bahagian B? Bahagian B ada satu saja. So bahagian C. So bahagian C lah kita punya jawapan. Okay. So macam mana nak tulis jawapan untuk bahagian C? So untuk bahagian C, jawapan kita ialah X lebih besar sama dengan 3. Ini jawapan akhir kita. Sebab dia overlap dekat situ. Pertindihan berlaku di situ. Boleh? Okay. Sekiranya, okay, kita dah tahu dah macam mana kita nak tulis jawapan kalau dia jatuh dekat B, bahagian B. Kita dah tahu dah macam mana nak tulis jawapan kalau overlap dekat bahagian C. Okay, kalaulah dia jatuh dekat bahagian A. Contohlah, cikgu letak kat sini. Ini 2, yang ni 5 kan. Okay, dua-dua dia tunjuk belah kiri. Macam ni. Nampak tak? Ni contoh lain yang warna oranye ni. Cikgu tulis kat tepi ni. Nampak tak? Nampak Okey. Yang ni kalau terjadi, dia overlap dekat bahagian A. Kalau dia overlap dekat bahagian A, kamu kena tulis kesamaan 2. Okey, so dia jadi macam ni lah. X kurang daripada 2. Dia kurang. Kalau dekat 3 tu dia lebih. Sebab itulah nombor yang selepas 3 tu yang kita tulis. 3, 4, 5, 6, 7. Kalau X kurang daripada 2, nombor yang sikit daripada 2 lah. 1, 0, -1. -2, -3, -4 dan sebagainya. Tapi kalau jawapan kita X lebih besar daripada 3, so jawapan kita X tu mungkin jadi 4, 5. 3 termasuklah. 3, 4, 5, 6. Sampailah infinity. Okey, boleh? Boleh. Setakat ni ada yang tak faham. Untuk bab 7, boleh. Ada soalan tak?
bab 7 sebelum kita habiskan kelas kita hari ni? Tak ada. Tak ada. Okay, so balance soalan, baki soalan kamu boleh buat sebagai kerja rumah dan kamu boleh hantar dekat cikgu bila dah siap. Macam kamu hantar kerja rumah sebelum ni lah. Okay. Sebenarnya cikgu nak bagi homework lagi satu. Tapi homework lagi satu ni dalam bentuk game. Okay. Macam main-main lah. Boleh main-main. Sekejap. Tunjuk. Okay, so jadi cikgu nak bagi 2 homework lah kat kamu. Satu homework yang bertulis. Satu lagi homework yang tekan-tekan jawapan je. Yang tekan-tekan jawapan je. Dia semua ni ada jawapan dah. Kamu tekan lah yang mana betul kan. Kalau salah dia akan ulang balik soalannya. Sampailah kamu betul. Ya, boleh. Cuba kamu tengok soalan nombor 7. Nampak tak soalan nombor 7? Nampak tak? Nampak ke tak nampak soalan nombor 7 tu? Nampak. Aku nak besarkan gambar ni. Tapi tak boleh besar pula. Okay, kalau kamu perasan, soalan nombor 7, yang ni tulis Okay, X tambah 5 bahagi 2 lebih besar daripada 3. Ni macam mana nak selesaikan? Kalau yang 2X tolak 11 kurang pada 3 ni, yang ni dah biasa buat dah. Tapi kalau ada per ni, X tambah 5 per 2 lebih besar pada 3. Ni macam mana nak buat? Macam mana? Apa ada idea? Yang ni kenapa ada titik kat depan ni? Ada idea tak macam nak selesaikan? Okey, cikgu bagi hint Tambah lawan dia apa? Tolak. Okey, bagus. Tambah lawan dia tolak. Kalau sebaliknya, tolak lawan dia tambah. Okey, kalau bahagi, lawan dia apa? Darab. Ya, darab. Jadi, untuk selesaikan soalan nombor 7 ni, kan kita kena pindah-pindahkan nombor. Yang mana ada X, kita duduk belah kiri. Yang mana tak ada X, duduk belah kanan. Okay. Jadi, yang 2 ni kan tak ada X. Dia bahagi kan? Jadi, bila kita pindah, dia jadi apa? Dia jadi apa kalau kita pindah nombor 2? Operasi apa? Darab. Darab lah. Sebab itulah bila kita tulis X tambah 5 lebih besar 2 darab 3, 6. Lepas tu buatlah macam biasa. Kamu pindah 5. 5 lawan dia. Yang depan dia tambah. So dia jadi tolak depan dia. 6 tolak 5. So kita lah dapat X lebih besar sama dengan lebih besar 1. Macam tu lah. Okay, so homework ni cikgu akan bagi. So, kamu ada 2 homework. Ni tekan-tekan je. Kamu tekan jawapan je. Kira lah juga. Jangan tekan je. Salah-salah je. Okay, so sampai situ je untuk hari ni. Betul lah, tak ada apa-apa soalan. So, baki homework, baki soalan tadi ada 6 soalan. So, kamu boleh buat sebagai homework. Okay, kita tangguh kelas kita ke minggu depan.